Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan kepada kita kurniaan yang besar, di mana nikmat hidup, yang mana hidup yang kita diberitahu adalah penceritaan kisah-kisah segala yang Allah hidupkan untuk mengesahkan Dia yang Maha Hidup, yang Maha Esa serta Maha Sempurna, tidak memerlukan kepada segala sesuatu. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita membicarakan tentang merasai bagaimana hendak merasai sebenar-benar nikmat yang disebut di dalam Al-Quran surah Ad-Duha, iaitu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan penghujungnya wa amma bin ni'mati rabbika fadis. Jadi dicantumkan Allah tu tak pernah meninggalkan kita, tak pernah berpaling, sentiasa kasih sayang Allah. 5 ni hari contohnya, besok 6, 7, meningkat kasih sayang Allah pada hamba-Nya. Betapa sayangnya ibu kita kepada anak, begitulah lebih lagi Allah kepada hamba yang diciptakan. Maka Allah lebih sayang tingkatan tu tadi. Jadi yang merasai itu kita. Maka tu dikatakan wa amma bin ni'mati. Nikmat mana satu? Nikmat yang mana yang Rasulullah ketika balik daripada Isra wal Mi'raj, maka nikmat yang mana yang Rasulullah yang disuruh hadis, disuruh sampaikan. Tak lain nikmat ni yang banyak kita lupai. Kita banyak mengecapi nikmat-nikmat yang lain yang Allah bagi, tapi kita lupa siapa yang pemberi nikmat tu. Sedangkan nikmat-nikmat yang Allah bagi, percikkan-percikkan tu, bukan suruh kita menghayati nikmat tu, tetapi menghayati siapa. Sedangkan itu lebih nikmat. Itu yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Taala kepada Nabi SAW. Nabi merasai tak ada nikmat yang lebih besar lagi, melainkan nikmat yang di mana dia Nabi SAW lebur ketika Isra wal Mi'raj. Muhammad hilang Ahmad, Ahmad ada yang ada hanya Ahad. Maka di situ manis nikmat yang tidak dapat nak diucapkan. Di situlah makam Nabi Muhammad SAW disuruh sampaikan, bukan disuruh sembunyikan. Oh ni dah tinggi, si Hajiz ni cerita ni tinggi nikmat ni dengan Allah ni tinggi. Bukan tinggi, ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi SAW tenggelam lebur dalam kenikmatan dengan Allah, dan tak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat ini. Lebur, ahadkan betul-betul seperti mana dialah mengahadkan dirinya sendiri. Maka tak tahu nak diceritakan kemanisan ni. Kalau kita kata ada yang lebih nikmat daripada selain nikmat lebur dengan Allah, mengesakan Allah, maka kita telah tertipu. Kita mengecapi nikmat-nikmat tu, sebenarnya kita nak syurga. Bila dapat syurga, kita berhenti beribadah. Kita dapat dijauhkan daripada neraka, kita berhenti ibadah. Kita kata kita selamat. Itu ibadah-ibadah kita sekarang ni. Kebanyakannya ibadah kita ni beginilah cara dia. Kerana hukum, kerana kita mengharap imbalan itu adalah syurga. Sedangkan syurga tu adalah percikkan daripada nikmat yang Nabi SAW Isra wal Mi'raj, mana tenggelam lebur, hilang akuan diri Muhammad, maka yang tinggal hanya Ahad. Dirasakan kenikmatan tu, mana nikmat tu tidak ada pahit sampai bila-bila. Itu sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala
utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nazira. Diulang-ulangkan, kita ulangkan balik. Sebab nak memperingatkan, kita dah banyak lari tajuk. Kita nampak nikmat-nikmat yang lain selain daripada Allah, itu kita kata tu nikmat. Nikmat yang mana penutup nikmat yang, maka itu kita ibadah hala tuju kita kepada imbalan-imbalan. Dan kita menipu diri kita sendiri. Sedangkan Allah memberikan kepada kita nikmat untuk supaya kita pulang, supaya yang nikmat, yang asyik, yang betul-betul nikmat itu adalah dia dengan dirinya sendiri. Itu nikmat tu tak dapat nak diucapkan. Sedangkan surga pun tak dapat nak diceritakan bagaimana keindahan, bagaimana kesedapan, macam mana keadaan kita berada di dalam surga. Itu baru percikkan daripada nikmat surga, yang nikmat yang di sisi Allah tu. Jadi kita ni Allah Ta'ala ajar jadikan surga supaya jangan kita berhenti di situ. Allah tu dulu pemilik tu tadi. Itu lebih nikmat lagi. Kalau kita berhenti situ, maka tak cukup juga. Kita di surga nanti, Rasulullah SAW bagi tahu, kita nakkan kepada memandang wajah Allah. Kerana bukan surga tu tak puas, tapi tak cukup lagi. Mesti nak dapat pemilik surga tu tadi. Kita pergi istana, kita berjalan di keliling istana, macam-macam dalam istana tu, macam-macam ada. Ya? Lahir sekali segala pada nikmat kepada dalam istana tu, maka kita nak melihat kepada raja tu yang bertahta di situ. Melihat wajahnya tadi. Tapi kalau kita pergi di situ, kita kecapi nikmat-nikmat yang di dalam istana tu, tak cukup sebenarnya. Kita tertipu. Jadi Allah menjadikan surga, bukan tak ada, menjadikan surga, nikmat surga supaya kita tahu bahawa saja Allah tu tadi yang menciptakan segala nikmat surga itu lebih nikmat lagi. Itu dikatakan wa amma bin ni'mati rabbika pada rabbik. Matikan, nikmati mati itu tadi supaya yang ada hanya Rabbik, Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disampaikan hadis. Jadi ketersambungan itu tadi kepada Allah, bila dah tersambungnya kita disambungkan oleh Allah, maka leburlah kita, maka sebenarnya barulah kita tahu nikmatnya kita ni tak pernah ada. Jadi yang ada tu adalah semuanya dia belaka. Jadi butalah kita kepada sekalian alam. Pada mulanya kita nak mencari, nak bila macam mana nak sampai kepada Allah ni. Itu macam-macam guru kita jumpa. Kita salah jumpa guru. Kita tak jumpa guru arifin billah, wali Allah. Selepas Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Itulah wali Allah, arifin billah. Kita tak jumpa, kita jumpa guru ni, guru itu. Itu bidang masing-masing. Tapi yang betul-betul nakkan Allah tu mesti ada khas, khusus, pembimbing rohani, mursyidah. Kita tertipu, kita tak cari. Kita tak ambil sanad. Kita kata tak payah sanad terus pada Allah. Padahal kita tak kenal Allah. Kita tak faham, kita hanya sebut nama Allah. Maka tu bila kita sebut nama Allah, an zikrillah, kita kata kita yang ingat Allah. Padahal dialah yang mengingatkan dirinya, dia memberitahu kepada kita untuk ingat dia, dialah mengingat dirinya sendiri. Dia yang asyik pada dirinya sendiri. Ini maknanya kelakuan kita, bagaimana kita, kehidupan kita nak selalu asyik kepada Allah SWT. Kita dah tak risau dah. Kita dah tahu dunia ni adalah penceritaan Allah. Semua sekalian alam ni, baik malaikat, baik roh-roh para nabi, apa saja makhluk yang Allah ciptakan, tak ada satu pun dalam sekian alam ini yang bukan Allah, daripada Allah. Semuanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah, kembali kepada Allah. Yang ada hanya Allah. Nak menyatakan Allah. Banyak mana pun hari ini Allah ciptakan 100 jenis makhluk yang kita tak pernah lihat dengan mata kita. Allah ciptakan hari-hari penciptaan yang baru. Tetap juga nak menyatakan esa, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah. Tetap Allah mengaku juga, cukup aku mengesakan diriku sendiri. Jadi apa yang ada semua ni sebenarnya supaya untungnya kita, Allah nyatakan macam-macam bukan bagi kita serabut. Tapi Allah ciptakan macam-macam keuntungan bagi kita untuk setiap apa yang kita nampak, kita akan sebelumnya melihat Allah dahulu. Sebab kita tahu yang menciptakan tu tadi
Supaya jangan bagi kita lalai, jangan bagi kita terhijab dengan sesuatu yang aku ciptakan. Aku tak nak rosakkan hamba-Ku, aku tak nak nyaya hamba-Ku, aku tak nak zalimi hamba-Ku. Maka tu aku cipta macam-macam supaya dia nampak siapa penciptanya sebelum dia nampak sesuatu itu. Maka para rasul, para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah, arifin billah, mursyid-mursyid, semua mereka mengamaliakan dalam kehidupan dia 24 jam. Mereka dah buta dah, mereka tak nampak yang lain. Mula-mula mereka memperjuangkan, berlawan perang, lebih perang besar daripada perang Badar, perang Uhud, perang apa pun Nabi kata lebih berat lagi, iaitu perang melawan hawa nafsu, supaya jangan kita pandang melainkan Allah dulu, jangan kita berkata-kata melainkan Allah, jangan kita rasa kita yang ingat Allah, sebenarnya dia. Wa ma ramaita is ramaita walakinallah ramah. Bukan kau, bukan kau. Hari-hari nak kata bukan aku, tak ada aku, la ilaha illallah. La haula wala quwwata. Betul-betul kita kena duduk dengan ahli Allah. Beruntunglah kita bila kita duduk dengan ahli Allah. Bagaimana kita duduk dengan Bill Gates nanti? Percikkan kekayaan Bill Gates akan sampai pada kita. Kita duduk dengan agung, kita duduk dengan panglima. Dia punya kepakaran dia bertempur tu, paling tidak percikkan tu pergi pada kita. Jadi bila kita selalu duduk dengan ahli Allah, percikkan tu akan pergi pada kita. Ni kita jauh, kita kutuk dia, kita hina je. Macam mana dulu kafir Quraisy tadi, zaman jahiliyah kafir Quraisy itu menghina Nabi, nak bunuh Nabi macam-macam. Padahal dia nampak Nabi tu membawa sinar nur petunjuk untuk selamatkan dia. Tapi hatinya dia berpenyakit. Tak senang hati. Dia nak golongan apa tu, Nabi diutus akhir zaman dia nak golongan dia. Tu tadi hawa nafsu tadi, keakuan diri dia membuat-buat. Bukan dia tak nampak Rasulullah tu keadaannya adalah membetulkan, keadaannya akhlak yang mulia. Dibuat macam mana pun Nabi tak marah, Nabi doakan lagi kebaikan untuk mereka. Mereka tahu, apa pula tak tahu. Tapi hati mereka penyakit, iaitu kesombongan tu tadi. Dia tidak mau letak diri dia di bawah. Padahal Nabi tak hina pun, Nabi nak naikkan lagi martabat mereka. Tapi mereka salah penafsiran dan suka berbalah-balah, mengolok-olokkan perkataan-perkataan Nabi yang betul itu tadi. Maka dirinya dihina, dirinya berada di dalam kezaliman dan menerima azab. Jadi kita tak nak begitu. Zaman kita ni terzahir kembali begini. Penggantinya adalah ulama warasatul anbiya, yang betul-betul bertaraf mursyid arifin billah, bukan ulama yang Nabi maksudkan tadi. Waris Nabi itu adalah ulama-ulama yang sekadar dia tu mengetahui ilmu. Mengetahui ilmu tu apa makna, darjat dia adalah darjat ilmu. Ini mengetahui, mengenal Allah. Itu yang nak diwarisi itu tadi. Nabi kata, itulah warisanku. Bukanlah dia kata apa pelajaran-pelajaran lain agama itu tak betul. Tapi yang mustahaknya adalah warisan Nabi itu adalah mengenal diri, mengenal Allah. Kerana Nabi sendiri tidak jahil pada Allah. Dan dia ajar para sahabat terlebih dahulu, iaitu mengenal Allah. Takluknya ada mengenal diri lah. Supaya hilang akuan diri, baru kita kenal Allah. Kalau masih lagi ada akuan diri, mana kita tak dapat kenal Allah. Sebab nanti kita kalau kenal Allah tanpa kita kenal diri kita, maka kita ada akuan diri mengenal Allah, maka kita akan bila buat salah, kita akan salahkan Allah. Itu kita tak faham. Nanti kita kata gini-gini. Bila elok kita apa? Kita kata Allah tu bagus. Bila tak elok kita kata Allah lah dah jadikan. Padahal kita punya kehendak jadi. Kita berlawan dengan kehendak-kehendak Allah SWT sebabkan kita tak kenal diri. Kita terus kenal Allah. Jadi itu dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia kata kenal diriku dalam kau. Sampai kau kenal Muhammad, itu diri kau. Sampai kau kenal Muhammad, Muhammad pun tak ada, yang ada hanya Ahmad, Ahmad pun tak ada, yang ada hanya Ahad. Baru kau kenal Allah, kau tak ada. Semua ni kau nampak tak ada kuasa. Semua kau nampak ni tak hidup. Yang hidup adalah menyatakan Allah yang hidup. Dia bertukar terus dah tadi. Dia punya filem dah jadi filem lain dah. Kita tak nampak dah apa yang ada dalam filem tu. Kita nampak siapa yang menzahirkan filem tu tadi. Daripada skrip, daripada perancang dia, semua Allah, tak ada lain. Kita nampak Allah belaka semua dah. Dalam cerita tu semua menyatakan
Allah yang dalam cerita-cerita kita. Cerita kita mana pun kita nampak semuanya membawa watak-watak skrip-skrip yang telah Allah agih-agihkan dari sisi Allah SWT. Siapa kita nak menentang, nak mengatakan tak bagus watak ni, skrip ni tak bagus, kan macam ni ya bagus, tak. Baik ke tak baik, apa yang kita lihat semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh cakap, mengapa Allah Taala akan ciptakan iblis? Kan lebih baik ciptakan malaikat baik-baik semua aman. Tak, kita tak faham. Kita tak faham cerita-cerita Allah nak ceritakan. Bila kita dah kenal Allah baru kita faham. Maha suci Allah, iaitu Allah tu maha bijaksana. Dia tak perlukan kita untuk membuat sesuatu rencana kehendaknya tadi semuanya maha sempurna. Maka itu kita nak dudukkan tadi, cari. Saya cakap nanti sebelum kamu nanti jadi kebingungan, iaitu kebingungan macam mana? Iaitu kebingungan kamu tak tahu hala tuju sebenar. Kalau kebingungan kita tahu hala tuju, kita akan serahkan kepada Allah supaya bingungkan lagi, supaya kita dapat menyerahkan ke diri kita kepada Allah betul-betul. Macam kapal kita pecah tengah lautan, satu papan tak dapat tolong kita, kita tercungap-cungap antara hidup dan mati, kebingungan kita tak nampak lain, hanya kita nampak Allah tu kebingungan tu tak apa. Jangan kebingungan yang kita ambil jalan yang lebih kepada kemurkaan Allah, iaitu kita membawa akuan diri kita. Itu tadi Allah dah mengingatkan kita, tak ada dosa yang lebih berat melainkan dosa mensekutukan Allah. Dia tak nampak lagi pertolongan lain, dia nampak, dia rasa dia boleh tolong diri dia sendiri. Dan dijadikan manusia dijadikan sebagai pemimpin dia, yang mana manusia yang dijadikan pemimpin tu adalah pemimpin yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Banyak kita antara kita ni. Dia boleh bagi aku wang, dia boleh bagi projek, dia boleh bagi ni, aku kena ikut dia. Ya Allah. Salah tajuk dia. Kalau dia tak kenal diri, tak kenal Allah, tak apa. Janji dia boleh bagi aku sesuatu. Korang tak boleh bagi apa sesuatu dengan aku. Kalau aku lapar ke, aku apa tak dapat makan, kau boleh. Dia boleh, jadi aku kena ikut dia. Ya Allah, ini banyak berlaku. Kita tertipu, kita menombor satukan makhluk. Kita tak menombor satukan Allah. Sedangkan yang bagi duit kat kau, yang tolong kau tu adalah daripada siapa tu? Sampai kau tertipu tadi. Ini yang berlaku. Habis kita mudah ya dijual beli dengan itu tadi. Sampai peringkat atas, sampai yang atas lagi jahat, mainan dia sembunyi. Kejahatan dia tersembunyi. Tapi tetap Allah Ta'ala mengetahui. Sudahlah tu. Kembalilah betul-betul kepada Allah. Bila kita nak betul-betul berkehidupan dengan Allah, jangan menyesal. Jangan kau ingat kau boleh takluk dunia, kau rasa kau dah senang sampai bila-bila 7 keturunan kau, rezeki kau tak. Jangan sombong. Allah nak tarik balik bila-bila sekelip mata dia boleh tarik. Tapi Allah bagi peluang supaya kita sedar, sudahlah tu. Kekayaan yang aku bagi ni bukan tujuan untuk kau jauh pada aku, tetapi kau syukuri nikmatku bertambah dekat. Ini tidak. Asalnya kau bila miskin tak ada apa, kau minta kepada Allah bersungguh-sungguh dan akan berbuat kebaktian, akan buat amal soleh setelah kau beri kekayaan. Allah tahu kau menipu, kau paksa Allah juga, Allah bagi, kau menipu, kau betul-betul bertambah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit aja orang yang bersyukur betul-betul. Inilah kehidupan kita ni, yang kita lihat sekarang ni adalah kehidupan yang itu penghujung zaman ini. Manusia banyak. Di zaman Nabi manusia tak banyak lagi. Di zaman kita manusia makin banyak, tak mampu kita hitung banyak. Di China aja berapa ratus juta tu. Lebih ratus juta penduduk itu di China aja. Bertambah lagi daripada setahun ke setahun. Jadi pemakanan mereka ditakut-takutkan, pemakanan tak ada. Jadi dia buat macam-macam hal untuk matikan manusia pula. Dia buatlah cara-cara macam-macam. Yahudi pun ngikut dah. Dia samalah tu. Yang Cina ni Ya'juj Ma'juj punya keturunan, yang Yahudi ni dia punya guru adalah Dajjal. Ni 2 ekor naga besar ni yang kontrol kita dunia semua. Tapi bila kita belajar mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan dapat takluk mereka. Mereka punya permainan adalah lemah. Dia hanya boleh menakut-nakutkan kita, tapi dia tak mampu untuk mempengaruhi kita. Sebab kita berada dalam benteng Allah.
kita kenal diri, kenal Allah, kita berada dalam benteng Allah, Allah jamin keselamatan, Allah jamin keamanan. Ini ya jalannya, tidak ada jalan lain lagi. Maka janganlah kita mengatakan bahawa kita bersekongkol dengan musuh-musuh Islam ni, yang merosakkan Islam. Dalam hatinya disembunyikan, dalam hatinya dia tidak akan berhenti. Yahudi, Nasrani, Majusi ni dia tidak akan berhenti untuk nak bawa kita umat Islam ni ke lubang biawak, ke lubang untuk supaya dia tanam kita hidup-hidup dan ikut cakap kita hingga kita tak boleh buat apa, dia kurungnya kita. Inilah maknanya yang Allah bagi tahu kepada Nabi SAW. Sifat tu Allah juga yang bagi supaya kita berwaspada, merasakan betul-betul kita ni berada di dalam genggaman Allah, berada di dalam naungan Allah, berada dalam benteng Allah SWT. Selagi kita tidak dapat ini, maka selagi itu kita berada dalam kerosakan. Jangan kita salahkan sesiapa. Kitalah Allah menyuruh kepada kita supaya kembali tetap berada wa qadar rabbuka. Tetap sentiasa kita, naluri kita special Allah bagi pada kita. Di alam roh lagi 4000 tahun kita hanya dengan Allah. Kita ni tinggi darjat dia, roh kita awal-awalnya. Tapi bila masuk dalam badan jasad kita dah mula kita bernafsu, berkeinginan ni, ingin ni, kita tambah keinginan kita tak mau hilangkan hawa nafsu kepemilikan kita. Kita tak mau memegang kalimah dan kita tak faham apa tu kalimah la ilaha illallah. Jadi kita nak merasa ada keakuan diri. Besok akuan diri je bermain. Maka itu kita tak dapat kemanisan, tak dapat syok, tak dapat khusyuk, tak dapat tawaduk, tak dapat kemanisan yang betul-betul. Wa amma bin ni'mati rabbika fahadis. Rugi ya kita. Manusia yang paling rugi kata Allah. Ada lagi ni, dia menyangka di dunia ni dia untung. Padahal di sisi Allah dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Mereka ni manusia yang paling rugi. Ini bukan saya cakap, Allah cakap. Mereka ni lah, Allah Ta'ala kata, mereka ni lah manusia yang tersesat jalannya. Sebab mereka ni di dunia lagi dia buta, tak dapat lihat Allah, dan nanti di akhirat kelak lebih teruk buta lagi. Wa na'udzubillah ya. Jadi sudahlah tu, siapa pun kita hebat kaya macam mana pun memiliki dunia dan seisinya, tetap juga kalau kita tak dapat Allah, tetap juga dipanggil kita ni orang yang rugi. Dari itu janganlah kita melengah-lengahkan lagi keadaan kita. Kita dah tahu dah kita berada di dalam kerugian, berada di dalam keadaan akuarium jajahan Yahudi, mengikuti sistem-sistemnya kehidupan kita, bukan mengikuti sistem Allah SWT, iaitu buang akuan diri, rasakan kemanisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudahlah tu, kita kembalilah. Kerana masa kita tidak tahu, kejap lagi, sebentar lagi, esok lusa nyawa kita nak dicabut. Bila-bila aja. Jadi Allah menangguhkan tu untuk kita kembali sedar betul-betul. Jangan sampai nanti bila dah sampai waktunya dicabut sakaratul maut, malaikatul maut sampai, maka kita tak boleh ke depan, minta ke depan sesaat dan berundur sesaat pun tak boleh. Itu jamlah kita jangan menyesal. Keluar air mata darah pun tak guna. Tolong hidupkan aku balik ya Allah. Mengapa dulunya aku tak melakukan ni? Kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa sebab Allah dah memberi peluang yang banyak kepada kita. Mengapa kita tak nampak? Maka Allah ulang-ulangkan pula nikmat-nikmat dia bagi kita tadi. Bukan suruh kita bayar, suruh ucapkan syukur, terima kasih. Jadi sentiasa kita ingatkan Allah, tanda terima kasih. Sentiasa kita rasakan Allah lah segala-galanya. Maka itu Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang diberikan kepada kita jin dan manusia yang kita nak dustakan. Menunjukkan Allah ulangkan 30 kali lebih itu, menunjukkan manusia ni mudah sangat dia tipu, dia dusta, dia kata. Tak ada nikmat pun tak dapat nikmat. Padahal nikmat tu terlalu banyak Allah bagi. Tetapi dia lupa, sakit sikit, susah sikit, dia kata aku ni susah lah. Padahal banyak lagi nikmat lain yang Allah bagi yang tidak pernah berhenti, dia tidak mau mengingatnya. Ni manusia-manusia yang Allah selalu ingatkan. Selalu kena ingat, kalau sikit-sikit Allah bagi ujian tu, sebenarnya banyak lagi nikmat yang dibagi pada kita. Sikit dia uji kita. Supaya kita jangan sampai lupa. Kalau dah terlampau banyak mengacapi banyak nikmat, kita lupa, maka itu Allah sikit-sikit dia tarik sikit-sikit supaya kita kembali balik ingat. Ini sayang Allah Taala kepada kita.
Mengapa kita abaikan? Mengapa kita nak berbalah-balah dengan Allah? Mengapa kita nak mensekutukan Allah lagi? Ya Allah, kita ni hinakan diri kita sendiri, sedangkan Allah sabar. Dia nak naikkan kita. Dia bagi pengetahuan macam-macam. Dia bagi perumpamaan untuk kita sedar. Sampai kita tidur dalam mimpi pun dia bagi kita sedar lagi. Punya sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Itu tadi. Mengapa kita tak mahu menilai itu tadi? Mengapa kita tidak mahu memerhatikan, Allah Ta'ala kata. Kita ni tak nak berfikir, Allah Ta'ala kata. Sedikit orang yang berfikir. Sedikit aja orang yang bersyukur. Sedikit aja orang yang duduk jalan yang benar. Bersyukur tu memang sikit-sikit. Jadi Alhamdulillah kita terpilih oleh Allah jadi orang yang sedikit ini. Jadi perjuangkan. Jadi inilah kerja dia yang Rasulullah SAW diutus. Setelah dia mendapat berita gembira, iaitu apa berita gembira yang Nabi dapat? Adalah dia dapat kenal diri. Dia kenal Allah, maka tak ada akuan dirinya. Semuanya Allah, maka itu yang nak disampaikan. La ilaha illallah. Tak ada. Yang adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi proses balik. Macam mana kita nak berkehidupan dengan Allah, bahagia dengan Allah. Sebab hidup kita, hidup aja Allah bagi, hidup aja bahagia. Itu belum yang dapat yang lain. Yang lain-lain tu sebenarnya kecil je. Sebenarnya bahagia yang paling besar adalah hidup ni kita tahu bukan milik kita. Hidup ni milik Allah, itulah bahagia nama dia. Sebab hidup ni Allah yang punya milik, jadi dia yang tahu susun. Jadi bahagialah kita. Tapi bila kita dapat hidup, dia bagi hidup, kita rasa kita melihat, kita mendengar, kita ada kudrat. Itulah sebenarnya azab. Bukan tujuan tu. Allah bagi kita hidup supaya kita kenal dia, bahawasanya dia lah menyusun segala hidup kita. Bukan bila dia bagi hidup, kita tahu kita ada kuasa kita. Itu yang jadi Fir'aun tu. Kata aku ni Tuhan yang paling tinggi. Bila dia sentap, nyawa nak dicabut, baru menyesal aku bertuhan kepada Tuhan Nabi Musa. Padahal nyawa dah sampai kerongkongan dalam laut. Ditenggelamkan. Jangan sampai gitu. Waktu sakaratul maut, Allah akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Baru kita menyesal. Ya Allah, hidupkan aku balik. Waktu tu dah tak boleh. Jangan sampai Allah waktu sakaratul maut, Allah perlihatkan tanda yang jelas dan nyata. Kelang kabut kita nak minta hidup balik. Padahal dah jelas sebelum ni masa kau hidup, Allah buat perumpamaan banyak untuk kita bersyukur. Kita kembali kepada Allah, kita buat maka itu dia perlihatkan lagi besar lagi waktu sakaratul maut. Mau menyesal, kita minta tolonglah hidup. Tak boleh. Kau bagi dunia seisi kepada Allah pun untuk bagi kau hidup, tak boleh. Itu hargai hidup kita ni tadi. Hargai hidup itu sendiri adalah manis. Sebab hidup itu adalah anugerah Allah. Dan hidup itu sendiri adalah kemanisan mengesakan Allah. Hidup tu dia, bukan kita. Kalau hidup tu dia, tak jadi manis. Tapi hidup tu dia, bukan kita, maka itulah yang manis, tiada pahit. Maka berapa orang sangat yang pada penghujung zaman ini yang faham. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu pada Nabi, perkara ni pada hujung zaman akan dianggap goriban ataupun asing. Yang sangat asing. Kembali kepada asing balik. Jadi orang-orang yang betul-betul memelihara diri dia warak, dia menjaga diri dia, sentiasa mengesakan Allah, hilang akuan dirinya. Sekarang ni manusia yang ada ni jarang, susah didapati, dianggap pelik. Manusia akan anggap pelik, olok-olokkan dia, senda-sendakan macam mana Nabi SAW diutus. Jadi jangan risau. Kalau kita disenda-senda guraukan, dimomok-momokkan, kita ni macam tak diambil perhatian kita, maka tu biasalah. Sebab Nabi dah bagi tahu, Nabi kena lebih teruklah lagi. Tapi kita bersyukur, kita tergolong daripada orang yang dianggap asing. Apa tu yang dianggap asing? Kata sahabat, Nabi jawab, mereka ini ketika manusia dah tak mahu pada Allah, tapi dia bersungguh-sungguh nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusia banyak yang rosak, tapi dia pelihara diri dia dengan Allah. Banyak keliling kita rosak, tapi ni orang yang dianggap asing ni beruntung, kata Nabi, mereka tetap pelihara. Walaupun dianggap asing, dianggap pelik, keliling kita dah tak nak dah mengenal diri, mengenal Allah, tapi kita bersungguh-sungguh dan orang ejek-ejek dia. Sebenarnya itulah sebenarnya orang yang beruntung. Memang kita jadi macam tu, kita akan terjadi begitu, tapi kita tak peduli asalkan Allah dan Rasul
redha pada kita, kita terus perjuangkan, kita terus minta pada Allah selamatkan manusia-manusia lain. Biarpun mereka ejek-ejek, olok-olok fitnah kita, buat macam-macam sihir, buat macam-macam rancangan, ikut ala-ala Yahudi untuk hancurkan kita, dia bertopengkan Islam, tetapi kita tetap tiap malam doakan, ya Allah bagi dia petunjuk, jangan apa-apakan dia, ya Allah. Inilah doa kekasihmu Nabi SAW. Maka kami pun mau mengikuti jejak langkah kekasihmu, mau mendoakan supaya mereka mendapat hidayahmu, ya Allah. Kerana hidayah itu di tanganmu, ya Allah. Maka kalau engkau berikan kepada mereka, engkau maha bijaksana, ya Allah. Bukan kita balas, kita pujuk Allah Ta'ala untuk jangan membalasi, dan juga kita minta supaya Allah yang maha bijaksana, yang lebih sayang pada hambanya dan lebih berhak pada hambanya untuk memberikan hidayah petunjuk kepada mereka-mereka yang mau membuat sesuatu perkara-perkara yang mau merosakkan kita, supaya supaya nur Islam, supaya nur Allah yang bertaburan di sekalian alam ni nak dipadamkan oleh orang Yahudi, orang-orang yang maknanya kufar, orang-orang kafir. Dia nak mau, dia walau karihal kafirun, walaupun orang kafir menentang kita, kita tetap juga mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ala tujuan kita, jangan lari tajuk. Ini yang dibawa oleh nabi-nabi 124,000 hinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ini. Maka kita alhamdulillah dikurniakan Allah dapat terus berpegang ini, kerana Allah yang dapat kukuhkan pendirian kita. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kukuh istiqamah kita untuk terus mengesakan Allah, merasakan yang Allah itu yang cukup mengesakan dirinya sendiri, seperti mana azali abadi, awal wal akhir zahir wal batin, Allah semua segala-gala. Dan insya-Allah saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Saya minta pencerahan daripada saudara kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari Jumaat yang mulia ni, Saidul Ayyam, dalam keadaan berada dalam hari-hari Allah, sentiasa berada dalam hari-hari Allah, iaitu an zikrillah. Kita tidak mengingati Allah, tapi dialah yang mengingati pada dirinya sendiri, dia asyik pada diri dia. Itu yang sebenarnya kita nak nyatakan bahawa kehidupan kita ni kena mentadabur la ilaha illallah, bukan hanya menyebut itu yang dikatakan kalimah syahadah, kalimah tauhid, iaitu rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadat tu apa dia? Itulah la ilaha illallah tu kita tadaburkan apa dia? Menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Jangan merasa ada kepemilikan dalam diri kita setiap kehidupan kita ni. Jadi apa pun maksudnya, apa lagi nak diterangkan lagi apa lagi nak diterangkan lagi. Jadi Allah Taala bagi tahu apa dalam kehidupan kamu, amsalalin nas. Apa kita buat kerja, kita naik kereta, kalau kita bekerja tu banyak pekerjaan yang kita lakukan. Kita mengajar sebagai seorang guru, ataupun sebagai seorang ustaz, ataupun sebagai apalah semualah, ataupun seorang bos di pejabat dan sebagainya. Kita tidak merasai kepemilikan, maksudnya. Apa yang kita buat, contoh seorang engineer katakan, seorang engineer, dia buat sesuatu pelan semua, habis tugas dia tu, dalam keadaan yang selesai keadaan tu, selesai semua, jadi dia tak rasa diri dia yang perlakukan. Semua dia dikatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu kehidupan yang kita nak sentuh dalam rohaniah kita, sentuh dalam qalbun kita. Sebab kita ni dah lama kita tinggal benda ni, kita dah lama kita mengaku benda tu, sebab pengakuan diri, aku boleh lihat, aku berkudrat. Bila sakit dia rasa ada benda lain selain daripada Allah, yang maha tabib tadi tu, yang maha penyembuh tadi tu. Banyak kehidupan. Cuba kita semak dalam kehidupan harian kita. Sebab kita lalai benda ni. Kita dah tak rasalah benda ni, Allah Taala tu tak penting dalam hidup kita. Mengenal diri, mengenal Allah, kan? Kita rasa benda ni tak penting dah. Jadi itulah kita nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya apabila disebutkan, kalau ramai orang cakap insya-Allah ikhlas kerana Allah. Insya-Allah ikhlas kerana Allah. Saya pun tak faham dulu apa benda kerana Allah. Saya pun sebutlah.
Ikhlas kerana Allah. Kan? Tapi rasa ada kepemilikan kita tak sedar sebenarnya. Kan? Kerana Allah. Yes. Ya aku tolong kerana Allah ni. Nampak tak? Kita tolong dia kerana Allah. Kan? Kita tolong dia kerana Allah. Tapi kalau ada rasa kepemilikan, aku yang tolong, kan? Padahal dia tak nafikan yang pertolongan tu dari Allah, tangan kekuasaan Allah, kudrat Allah. Macam mana dia nak sebut kerana Allah? Betul tak? Itu dia katakan. Kita nak cakap sebut kerana Allah lillahi ta'ala betul-betul kita. Samalah itulah dia katakan la ilaha illallah tadi tu. Kan? Ya, maksud saya perkara ni, perkataan ni memang dah disebut-sebut. Insya-Allah kerana Allah, insya-Allah. Kita buat kerana Allah. Sedap cakap kerana Allah. Kan? Siapa-siapalah. Kan kita tolong orang dan sebagainya. Macam tadi saya cerita tadi kan. Boleh. Kita buat kalau tak kisahlah masjid ke surau ke, kita perbuat kita melakukan sesuatu ibadah kerana Allah. Kerana Allah. Faham tak kerana Allah tu apa? Bukan kita nak merendahkan siapa-siapa, tapi kena faham betul-betul apa kalam yang kau ucapkan tadi tu. Tadabbur tak apa pun kau sebut kerana Allah tadi tu. Kerana Allah tu tak ada diri kita, tidak merasai kepemilikan, keakuan ni tak ada rasa dah. Itu kerana Allah. Kita perasan tak, kita dengar tak? Ini bukan nak sentuh apa-apa. Ceramah-ceramah agama kan. InsyaAllah kita buat ni kerana Allah. InsyaAllah. Kerana Allah. Nampak? Kerana Allah tu apa? Dah tak ada rasa. Semua dia, esa. Kan? Sebab tu kena mengaji benda ni. Kena betul-betul tadabbur dan mengenal akan dalam tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun haritun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum telah datang pesuruh tadi dalam bagi nak mengesahkan Allah. Itulah dia Muhammad. Dalaman tu adalah Muhammad sirullah. Nur Muhammad Nur Muhammad sirullah. Tak lain rahsia aku, menyatakan aku esa. Tu. Jadi kita kena berjumpa dengan orang arif billah dan yang seangkatan bercerita tentang sebegini. Tapi alhamdulillah lah, kita dah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah sesiapa yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendengar kalam-kalam Allah ni melalui YouTube, live kita ada, rakaman kita ada, sama-samalah dengar. Sama-sama kita dengar, ulang-ulang dengar. Bukan kita nak yang dikatakan kita dengar ni kita terus faham, bukan. Kita kena dengar. Dan mungkin kita tahu ada jemaah-jemaah contohlah jemaah Kuala Lumpur, jemaah mana Kelantan ke, dia bersatu balik dalam kumpulan yang kecil, cerita benda ni balik, bertanya dan sebagainya, bermuzakarah dan sebagainya. Dia akan dapat yang tu nanti sebab betul-betul dia nakkan Allah SWT. Ada saya pernah diceritakan di jemaah di Bacuk Kelantan tu, dia buat benda ni. Kalau macam waktu asar dia akan berkumpul jemaah wanita 3-4 orang. Itu saya tak tahu dia yang cerita macam tu. Alhamdulillah, teruskan, bagus saya cakap. Itu yang bagus saya cakap. Kan? Itu yang bagus. Itulah kita nak sama-sama nak sama-sama banyakkan benda ni, banyakkan ceritakan benda ni. Banyakkan cerita ni bagi kita punya rohaniah kita naik. Apa pun. Memang kita tak ada cerita lain nak cerita benda ni je. Itu yang seronok. Sebab dia akan bawa ke dalam kehidupan harian kita. Apa yang kita buat dalam kehidupan harian kita, kita bawa yang dikatakan sandaran kita kepada Allah SWT. Itu dia. Itu yang manis dari pahit tu. Kan? Jadi itulah keberuntungan kita, Allah Ta'ala jemput kita. Allah Ta'ala jemput kita bukan sebab kita hebat, bukan sebab kita ada ilmu. Sebab kita tak ada ilmu lah Allah Ta'ala jemput kita. Sebab kita tidak merasa ilmu, kita tidak ada merasai ilmu lah Allah Ta'ala jemput kita. Sebab kita tidak merasai kita buat amalan lah Allah Ta'ala jemput kita. Sebab itulah kefahaman yang dia letakkan sendiri, bukan kita pun. Jadi alhamdulillah, teruskan kita perjuangan kita ni, perjuangan yang dikatakan masuk dalam medan perang. Kita sama-sama jadi panglima, kita sama-sama jadi Sri Kandi kalau wanita, jadi Sri Kandi, jadilah panglima perang. Dalaman tu perang. Peranglah dalaman tu. Bila masuk dalam medan perang, pasti Allah Ta'ala akan bantu. Tak lain bila dia dah masuk dalam medan perang tu, dia tak akan nampak kita dah yang berperang. Semua dia semua. Jadi itulah kita rasakan benda ni, rasailah benda ni amat penting dalam hidup kita. Rasailah. Sebab kalau
tak rasa benda ni penting, maka dia berada dalam kerugian. InsyaAllah kita bawa keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kita pun tak tahu apa ni, tak tahu apa. Daripada tak tahu apa itulah yang Allah Ta'ala kan bagi yang dikatakan wazidnahum huda. Kita dah pengakhiran zaman dah ni. Pengakhiran zaman kita, apa lagi yang kita nak cari? Kalau saya cerita dengan keluarga saya, kiamat tu dah terlalu dekat dah. Tapi kiamat yang paling dekat tu itulah. Bila merasa pengakuan diri tu, macam mana kita nak hadapi yang lain-lainnya, kan? Tapi kita dengan Allah, pasti. Kita dengan Allah tu apa? Bukan kita dengan Allah, kita dengan Allah berdua, bukan. Kan? Kita dengan Allah tu macam tadilah yang dikatakan anzikrillah, dia ingat pada diri dia. Surah An-Nur tu, anzikrillah, tadabbur yang tu. Anzikrillah sebut yang Ustaz sebut tadi permulaan tadi, anzikrillah tadi tu. Dia tak, bila ingat bukan aku, engkau. Sebab dia tidak memerlukan yang lain untuk ingat dia. Dia tidak memerlukan untuk asyik, tapi dia cukup dengan diri dia. Abadi azali. Tu yang sebenarnya. Rasai. Kadang-kadang bila kita dengar benda ni, saya alami, kita dengar YouTube ni, kita dengar pertama kalam pertama tadi tu, kita dah nampak dia punya pusingan dia tu. Pertama adalah mengenal diri tu. Diri nafi. Lepas tu menyebabkan Allah. Tu nampak tak di situ? Allah Ta'ala akan bagi nanti. Saya pun tak tahu lah. Itu yang dikatakan alamal insana ma lam ya'lam. Daripada kita tahu dia akan ajar kita. Itulah kalamullah yang sebenar-benar, yang tak ada lagi rasa merasai keakuan diri, pasti akan masuk kepada rohaniah. Bukan saya mengalami, tuan-tuan, puan-puan semua akan boleh mengalami benda ni. Rasailah benda tu. Allah Ta'ala akan bagi. Janji kita sebelum nak kenal Allah, kita kenal diri. Macam diceritakan hari tu, daripada Perlis nak pergi ke Kelantan melalui jalan-jalan yang tertentu, bukan terus kepada Kelantan terus. Ada jalan-jalan yang tertentu Allah Ta'ala akan bagi. Ujian ke apa ke? Ujian itulah ialah hadiah lah tu. InsyaAllah sama-sama kita, saya tak ada apa nak beritahu pada petang ni. Sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita ni agar kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Ta'ala pagi, petang, siang, malam 24 jam insya-Allah. Bila taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Alhamdulillah, kita dipertemukan, dikumpulkan di dalam majlis talk, yang majlis di mana Allah ingin perkenalkan dirinya. Yang hampir setiap hari kita mentadabbur, diberi kefahaman tentang kalimah la ilaha illallah. Jadi saya teringat di dalam talk ini di mana tadabburnya adalah innal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi selama ni sebelum saya belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ni, saya lebih fokus kepada amal ibadah. Saya fokus kepada amal ibadah di mana saya belajar mengaji, saya belajar solat, dikatakan wajib fardu ain. Kemudian saya puasa, haji. Tapi rupanya ada satu lagi yang tak selesai. Walaupun diajar rukun iman, iaitu yang pertama percaya kepada Allah, tapi rupanya tidak sampai kepada apa yang dimaksudkan, kenal Allah. Jadi di situ bila kita melakukan sesuatu amal ibadat, kita rasa kita yang buat. Itu yang salahnya. Sebab bila kita kata kita yang buat, itu tidak menepati tadabbur la ilaha illallah. La ilaha illallah sebenarnya apa maksud dia? Bila kita tadabbur, bila belajar di dalam ilmu ini, kita akan tahu bahawa kita hanya mengesakan dia sahaja, dan kita memang tak ada. Kita ada ni hanya untuk menyatakan dia ada. Kita hidup untuk menyatakan dia yang hidup. Jadi itu yang bila kita mengaji, rupanya tadabbur kita, kefahaman kita tentang ayat innal ladzina amanu wa amilus solihat tu tak tepat. Jadi yang sebenarnya kita kena kembali semula, iaitu tu sebabnya kita kena mencari pembimbing rohani supaya kita kenal apakah maksud amanu. Bila kita dah kenal apakah maksud amanu, barulah kita
melakukan amal ibadat, dan bila kita melakukan amal ibadat kita tak rasa yang kita yang buat. Bukan kita yang buat. Kita pulangkan balik kepada Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan amal ibadat. Jadi bila kita dah faham, barulah amal ibadat kita diterima Allah. Jadi alangkah ruginya kalau masing-masing kalau tidak mencari pembimbing rohani, berterus-terusan dengan amal ibadat, jadi macam mana? Jadi bersyukurlah kepada siapa yang melapangkan masa untuk mendengar, mencari sungguh-sungguh guru mursyid. Jadi insya-Allah dia akan rasa kemanisan bila beramal ibadat, sebab bila dia beramal ibadat dia tahu bukan dia yang melakukan, sebab daripada kalimah la ilaha illallah makhluk tidak ada kekuatan. Yang beri kekuatan, yang beri rahmat untuk dia melakukan ibadat itu adalah daripada Allah. Semuanya daripada Allah. Hanya dia yang esa. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sedikit perkongsian daripada saya. Balik daripada talk semalam, tak pastilah sama ada dah tidur ke belum, tapi dia macam bercakap dari diri sendirilah. Saya kata, selalu Ustaz cerita, kita buat amal ibadah ni, kita nak pahala ke kita nak Allah. Jadi macam tu saya macam bercakap, saya berfikirlah, dia datang sendiri. Katanya, contoh kita ni, saya ni merantau ke Kuala Lumpur ke semua bekerja. Lepas tu saya nak balik kampung. Nak balik kampung tu saya rindu ke mak ayah saya ke saya rindu ke rumah saya. Saya nak balik kampung tu sebab siapa? Jadi di situ dibuat perbandingan. Kalau saya nak balik kampung semata-mata saya nak tengok rumah, nak balik rumah saya tak hiraukan mak ayah saya, jadi tak dapat apalah. Begitu juga kalau kita buat amal ibadah semata-mata kita nak pahala, kita tak dapatlah tuan rumah tu. Jadi bila kita nakkan mak ayah kita, kasih sayang dia datang ke tempat kita tak balik kampung pun tak apa. Begitu juga bila kita nakkan kasih sayang Allah, kita berada di mana-mana pun kita akan dapat rahmat dan kasih sayangnya. Jadi di situ dah diberi kefahaman apabila kita jadi setelah kita mendengar kuliah daripada guru bimbingan kita yang sentiasa dinasihatkan, sentiasa untuk kita amaliahkan dalam kehidupan kita ni, bukan kita nak mengumpul pahala. Jadi yang apa yang tujuan utama hidup kita ni adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu taala. Jadi apabila diberi faham, dinampakkan, jadi kita punya rasa kehendak kita untuk mendapat cinta Allah tu semakin dekat, semakin kuatlah. Jadi yang menjadi mungkin ujian untuk orang yang suka buat amal ibadah ni, yang suka buat, bukan kata buat amal ibadah tu salah, bagus, tapi yang suka mengumpul pahala ni, dulu saya gitu jugalah, mungkin saya macam tu juga, maknanya buat amalan sunat, buat amalan tu amalan semua sebab nakkan pahala. Tapi bila diajak mengaji ilmu mengenal Allah ni, mengenal pencipta kita ni, jadi macam berbalah-balah. Jadi ramai macam mungkin dia dah blok rasa macam payah nak kenal Allah ni, sedangkan kita yang tutup diri kita sendiri, tutup hati kita tu untuk belajar benda tu. Jadi marilah kita sama-sama mencari guru mursyid sendiri untuk membimbing diri kita ni untuk terus belajar kenal diri, kenal Allah. Itu saja daripada saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sesungguhnya jalan untuk menuju kepada Allah ni adalah banyak, sebanyak turun naiknya nafas kita. Dan yang penting kita ada niat untuk kenal Allah dan kita berniat untuk sampai kepada Allah. InsyaAllah Allah akan tunjukkan jalannya. InsyaAllah Allah akan jumpakan kita dengan orang-orang yang akan membawa kita kepada Allah, dan insya-Allah akan Allah tunjukkan juga jalan untuk kita menemui guru yang betul, iaitu guru mursyid. Jadi dalam perjalanan kita mencari guru yang mursyid, banyakkan berselawat. Insya-Allah kita akan jumpa. Itu sajalah perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayunin wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib. Ya ni'man nasir, ya ni'mal wakil. Wa ufawwidu amri ila Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Wahdaniyah. Wahdaniyah ini maksud dia mengesakan. Maksud dia esa. Wahdaniyah ni terbahagi kepada tiga, iaitu mengesakan wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi af'al, wahdaniyah fi sifat. Jadi kalau kata ada tauhid 3 dalam sifat 20, memang ada, tapi bukan seperti tauhid 3 di sisi mazhab akidah yang baharu, iaitu tauhid 3 tu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan yang terkini hakimiyah. Lain dalam sifat 20 ni dia ada mengesakan zat, mengesakan af'al, mengesakan sifat. Jadi segala apa yang dibicarakan, iaitu membuang keakuan diri, yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, sebenarnya dia adalah buah daripada sifat 20 tu sendiri. Betapa indah dan cantiknya susunan para alim ulama yang mereka ini merupakan para arifin billah. Para arifin billah yang merupakan kekasih, orang yang Allah sayang, yang juga disebut di atas muka bumi ini sebagai waliyun min awliyaillah. Wali-wali Allah ni ada hadis dia, dan kita kena bertakwa, kita kena berhati-hati, kita kena berawas dengan para wali Allah. Sebab ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menyatakan bahawa barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku isytiharkan perang. Aku isytiharkan perang. Allah dan Rasul isytiharkan perang. Isytiharkan perang ni satu benda yang besar. Jadi para orientalis ataupun pihak Ya'juj Ma'juj dan juga Dajjal ni, yang Syekh Abdul Aziz kata tadi, dia adalah macam dua naga besar yang boleh dikalahkan dengan ilmu kenal diri, kenal Allah ni, membuang keakuan diri ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pihak Ya'juj Ma'juj ataupun Dajjal ni, ataupun tentera-tenteranya lah, ataupun dalam bahasa yang
lebih ilmiahnya para orientalis lah. Jadi para orientalis ni dia mengkaji berkenaan dengan hadis-hadis, hadisul fitan pun dia kaji. Jadi apa yang membuatkan dia lemah? Ada beberapa titik dan sendi-sendi. Di antaranya dia membuatkan kita ini hilang hormat kepada para wali Allah. Kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas, agama kita sekarang ni kehilangan autoriti. Maknanya di sini tafsiran dia, autoriti agama yang sebenar telah tersasar daripada orang yang sebenarnya. Orang yang sebenar-benarnya ahli. Baik di peringkat syariatnya, baik di peringkat tarikatnya, baik di peringkat hakikatnya, baik di peringkat ma'rifatnya. Khususnya di peringkat syariatnya lah. Di peringkat tarikat, hakikat, ma'rifat ni ada juga. Tetapi tak banyak isu lah, kerana dia senang dilihat sebagai gelong. Akan tetapi di peringkat syariat ni yang payah. Di peringkat syariat ni kerana kita memandang zahir. Bukan setakat memakai jubah, bukan setakat memakai kopiah, bukan setakat berlilit serban, bukan setakat di tangan ada tasbih, tetapi juga di peringkat jawatan, amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada dia. Di peringkat akademiknya, dia menjadi satu belitan, menjadi satu pusaran ganas, menjadi satu pusaran ganas dan belitan yang amat kuat di dalam mengelirukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Justru Allah Subhanahu wa taala ni melahirkan alim ulama yang sesuai dengan zaman. Pada zaman-zaman yang telah berlalu, sifat 20 ini yang telah memberikan jasa yang begitu besar kepada masyarakat Islam zaman berzaman, sehingga menimbulkan kekuatan dan kemenangan kepada umat Islam. Dua titik besar dan puncak kegemilangan, iaitu zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Al-Fatih, dan akan menjadi puncak sekali lagi, iaitu zaman Khalifah akhir zaman, iaitu zaman Imam Al-Mahdi. Tiga ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah bersembang bersama Sayyidina Hanzalah. Apakah selepas kamu, wahai sinar Rasul, umat ini menjadi lemah? Ya, lemah. Ya. Apakah akan gemilang balik? Ya, betul, gemilang balik. Apakah akan turun balik? Rasulullah kata, Wahai Hanzalah, kau bacalah Quran dan tadabbur makna dia. Sayyidina Hanzalah tak puas ditanya juga, apakah akan maju balik ya Rasulullah? Ya, akan maju balik. Apakah akan 3 kali? Jadi setakat ini yang kita nampak titik pertama gemilang itu selepas Sayyidina Rasul Sultan Salahuddin Ayyubi, titik kedua Sultan Al-Fatih, yang titik ketiga Imam Mahdi lah. Siapa lagi kalau bukan Imam Mahdi? Di titik pertama ini Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini dia bertariqah Syazuliyah, mengamalkan tariqah Syazuliyah. Asalnya dia tak nak keluar berperang, tapi pak cik dia yang bernama pak cik dia ni yang trigger dia untuk keluar daripada uzlah. Dia kata, aku rasa aku takkan balik dah ni. Wahai anak menakan aku, kalau kau tak mau ikut aku, tolong aku, tak apalah. Di sinilah kita pisah, aku tak akan jumpa hang lagi sampai bila-bila. Jadi nama dia tak silap saya yang sebenar nama dia Yusuf. Salahuddin Al-Ayyubi ni nama sebenar dia Yusuf. Pun keluarlah daripada zikir dia, uzlah dia, bukan keluar daripada tarikat, keluar daripada dia punya dunia dia untuk pergi berjihad, berjuang bersama dengan bapa saudara dia. Akhirnya dari situ Allah Subhanahu Wa Taala tajallikan dia sebagai satu bintang yang dapat meraih semula Al-Quds daripada tangan kufar, tentera-tentera salib yang telah menjadikan Al-Quds sebagai kandang-kandang babi. Dia bela babi di dalam Masjidil Aqsa tu. Satu penghinaan.
Sekarang ini dalam Masjid Al-Aqsa, tentera Israel, ya, sebagaimana gambar-gambar yang viral sampai kepada kita, dia main badminton dekat dalam Masjid Al-Aqsa tu. Dia pasang tali tiang sini, dia main badminton dalam Masjid Al-Aqsa. Satu penghinaan juga. Dia pakai kasut, dia tembak orang, dia bunuh orang, dia tumpahkan darah dalam Masjid Al-Aqsa tu. Siapa yang akan membebaskan Al-Aqsa? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sejak daripada kecil, mak saya latih anak-anak dia ni. Dia sebut, kena ada niat. Mak saya kata, kena ada niat. Anak-anak sekalian kena ada niat untuk membebaskan Al-Aqsa daripada tangan musuh Allah. Dia benda tu terpasak, kukuh. Dalam doa, ya Allah, mudah-mudahan kalau tak aku pun, mudah-mudahan anak-anak akulah dapat mencapai merealisasikan cita-cita mak atuk ni. Kena ada tanam niat, aku nak membebaskan Al-Aqsa. Orang Israel masuk dalam Masjid Al-Aqsa main badminton pakai kasut. Kita kena ambil balik, itu kampung kita, Dalam hadis kata nanti Yahudi nanti dia akan kena sembelih dengan orang Islam. Hatta pokok pun akan bercakap, wahai mukmin, belakang aku ada Yahudi. Kita dengar zaz potong. Jadi kalau tak dilatih daripada sekarang, macam mana kita nak dengar pokok bercakap? Jadi mungkin yang mendengar itu adalah para ahlillah, para arifin billah yang sentiasa mendengar. Dah bercakap dengan pokok mangga yang kamu tanam, pokok arum manis kamu tanam dah besar, kamu bercakap-cakap dengan pokok mangga. Latih cakap dengan pokok arum manis tu. Boleh? Para santri sekalian, sembang tentang Allah. Tidak, macam mana nak dengar pokok korkot cakap, wahai Yahudi, belakang aku ada... Wah Yahudi pula. Wahai kaum beriman, belakang aku ada Yahudi. Jadi kita dengar pokok korkot. Kecuali pokok korkot, minta maaf. Kecuali pokok korkot. Pokok korkot aja yang tak bercakap, yang tak nak cakap pokok Yahudi. Allahumma salli ala Muhammad. Pokok Yahudi je yang tak cakap. Jadi kita nampak pokok korkot, sahih dah, belakang tu dia Yahudi, senang. Batu bercakap, apa nama lagi ya, pokok-pokok lain semua bercakap. Gunung ganang bercakap, pokok keladi pun bercakap, wahai orang beriman, belakang aku ada Yahudi. Rembat dia orang. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang akan buat kerja ni? Para guru, para arif billah semuanya rata-rata dah tua dah, umur 50 ke atas dah. Mungkin yang sedang tidur, yang duduk apa ni macam anak dara, kan? Ini jadikan jadi hero satu hari nanti, memegang, tak tahu pegang apalah, tombak ke, pedang ke, pistol ke apa tak tahu. Tetapi benda tu ada, hadis-hadis tu ada. Jadi pihak orientalis melemahkan kita sekarang ni. Yang pertama sekali, dia hilangkan rasa hormat terhadap ulama yang sebenar ataupun para arifin billah ataupun para awliya. Satu. Yang kedua, mereka melemahkan umat Islam. Dia orang cari ni, apa benda yang Allah marah sangat ni, yang sampai Allah Ta'ala isytiharkan perang, Rasulullah isytiharkan perang. Apa agak-agak? Jawab. Para santri sekalian, takkan seorang pun tak boleh jawab. Riba. Riba ni sama macam dalil tadi, iaitu Allah dan Rasul isytiharkan perang. Besar, serendah-rendah debu riba, dia punya dosa dibagaikan berzina dengan ibu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia sebarkan. Tak silap saya yang menerima tugas ini, Jacob Rothschild, yang menerima tugasan untuk melaksanakan riba. Dalam segenap aspek ada debu-debu saki-baki riba, ada. Nasib baiklah Allah Ta'ala bagi satu benda kat kita. Allahumma salli. Allah Ta'ala kata, walakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Macam mana kita bila dah sedar, macam mana nak retreat, stop. Jangan sekali-kali ambil loan baru, jangan sekali-kali ambil hutang baru. Apa yang dah ada ni selesaikan cepat-cepat. Selesaikan tu tak kira lah bayar cepat-cepat habiskan ke ataupun
jual. Allahumma salli ala Muhammad. Doa akan dibantu oleh Allah. Yang penting ada pasak ni, niat tu, niat. Jadi dengan generasi baru ni, ketika mana saya mengajar di masjid-masjid ke, di rumah ke, di mana, saya pesan kepada generasi baru ni, kalau kamu berjaya nanti, jangan buat loan dengan bank. Jangan buat loan dengan bank. Jangan buat loan dengan bank. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana bank lah yang menggantikan peranan intrinsik tu. Peranan intrinsik. Jikalau ada dinar dengan dirham, bank tak perlu ada. Bank tak perlu ada. Jadi sistem mata wang barat ini, dia memerlukan bank sebagai rumah kewangan untuk memastikan dia punya mata wang ini terus berjalan. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, dunia ini masih mengamalkan mata wang yang sebenar, iaitu dinar, dirham dan juga bata. Dinar, dirham, bata. Bata ni ada juga mata wang juga. Kan ada mabek ribawi tu, itu semua mata wang tu. Mabek ribawi termasuklah ada situ dalam situ garam, gandum, kurma, Allahumma salli ala Muhammad, Bali. Ada 6 perkara selepas emas dan perak yang dikena dia punya yadan biadin mithil bimithlin. Itu adalah bukti bahawa 6 ini sebenarnya juga adalah mata wang. Jadi kita kelaskan kepada 3. Dinar, dirham dan bata. Dinar, dirham dan bata. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sekarang ni bata ni boleh kita kelaskan sebagai komoditi lah. Komoditi boleh dibatakan. Jadi apabila dinar dan dirham juga bata juga, dan juga bata ni telah ditiadakan, maka mereka ini menggunakan fiat money, dan fiat money ini dia punya proses dia tu mesti ada bank. Bank ini sebuah institusi yang nak jaga fiat money ni daripada terus berkuasa dan mengakar dalam sistem kita. Jikalau dunia ini masih mengamalkan 3 ni, dinar, dirham, bata, bank tak perlu ada. Bank tidak perlu ada. Melainkan kalau ada pun clearing houses ataupun finance house boleh ada untuk macam clearing house ni macam money changer itu finance house. Allahumma salli alaihi wasallam. Rumah-rumah kewangan untuk melaksanakan barter trade secara maya. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi apa yang saya cakap ni bukan cakap kosong. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bercakap di akhir zaman nanti akan naik balik dinar dan dirham. Bank yang pertama ditubuhkan pada tahun 1700. 1700 ni sangat baru 300 tahun yang lalu. Habis macam mana dengan 2000 tahun yang lalu? Pakai apa? Ada bank? Tak ada bank. Jadi pakai apa? Pakai emas dan perak. Kerana dalam emas dan perak tu sendiri dah ada bank dalam tu. Ada nilai dia. Dan tidak lagi memerlukan bank untuk menjaga dia. Apabila ada bank untuk menjaga, kena bayar gaji CEO, kena bayar gaji CFO, kena bayar gaji direktor, kena bayar gaji presiden, kena bayar remuneration shareholders, kena bayar bonus, kena bayar faedah, kena bayar bunga, kena bayar gaji. Ini sebenarnya adalah inflasi yang tersembunyi yang menyebabkan nilai mata wang kita jatuh. Orang nampak inflasi, orang nampak harga barang naik, orang nampak mata wang turun, tetapi orang tak nampak nak bela sistem Ya'juj Ma'juj dan juga Dajjal ni yang Ustaz Aziz sebut tadi sebagai 2 naga besar ni yang mencengkam dunia ni. Nak bela sistem ni, dia punya gaji ataupun sangkos ataupun sangkos ni maksudnya kita belanja tak dapat apa-apa. Belanja tak dapat apa-apa. Sangkos sangat besar. Kos untuk memelihara fiat money ni, mata wang Dajjal ni sangat besar. Mesin ATM tu saja dia punya 1 biji tu mungkin dekat sekarang ni harga 200,000.
Allah SWT. Jadi nak bagi mesin ATM lagi, nak butuh lagi. Tapi kalau gunakan apa nama dinar, dalam dinar tu sendiri ada nilai. Soal kecurian, soal kena penyamun, badan ni banyak emas, nanti penyamun curi. Itu pun masalah tu selesai apabila kita mengamalkan hukum Islam, iaitu mengamalkan hukum potong tangan. Mengamalkan potong tangan. Kalau samun tepi jalan kena potong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau curi aja tanpa pengetahuan, potong tangan, pergelangan tangan. Kalau samun, mana tuan ada, kita ambil tu samun, kena potong tangan secara silang. Siapa nak buat kerja tu? Siapa nak jadi penyamun lagi? Tak ada, insya-Allah dah tak ada orang nak jadi penyamun kalau mengamalkan hukum hakam Al-Quran. Tetapi kita mengamalkan hukum hakam keakuan diri. Bangga mengamalkan hukum hakam, hukum kanun daripada barat. Bangga mengamalkan civil law. Bangga mengamalkan common law. Bangga sampai sekarang ni bangga dengan Suruhanjaya Raid yang sebelum itu sebenarnya kita dah ada perlembagaan kita sendiri daripada zaman Melayu Melaka lagi. Kita dah ada perlembagaan kita sendiri. Kita ada hukum laut. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sekarang ni bukan saja terlampau, kita bukan gelojoh untuk mengamalkan Al-Quran, tetapi sebenarnya kita dah cukup terlewat, kata Sultan Brunei, Sultan Hassan al-Bolkiah. Ketika mana dia nak mengamalkan hukum hakam Al-Quran, dia cakap kepada Jabatan Agama Brunei, dia kata kita pegawai beta sekalian, kita bukan terlampau cepat nak buat, bahkan kita sebenarnya sudah terlampau lama kita meninggalkan identiti kita sendiri, iaitu hukum hakam Al-Quran, dia kata. Ya tuan-tuan yang dimati Allah, betapa banyaknya keakuan diri kita yang kita rasa bangga dengan demokrasi, rasa bangga dengan sistem monetary, rasa bangga dengan sistem common law, rasa bangga dengan sistem-sistem barat yang kita langgan daripada orang kafir, yang kemungkinan besar sistem ini sebenarnya adalah dari pemikiran Dajjal yang hidup daripada zaman Nabi Nuh. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau bukan sekarang masanya untuk kita kembali mentadbir bumi dengan khidmat kepada Rasulullah SAW. Kapan Pak? Katakan sudah di kapan baru sedar. Tentulah jangan sampai kita ini di kapan baru kita sedar untuk kembali kepada sistem wahdaniyah, mengesakan Allah. Sudah pasti dari aspek zatnya, wahdaniyah, mengesakan Allah dari segi asma'nya, mengesakan Allah dari segi af'alnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Maaf ada keakuan diri, tersalah bicara, tersasul, mohon diperbetulkan. Saya yang lemah adalah merupakan kelemahan diri saya sendiri. Masa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kelemahan diri saya harap diampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diucapkan oleh saudara-saudari, sahabat-sahabat kita ini benar-benar saudara seudara, setubuh kita. Dia itu kasih sayang kepada kita untuk menegaskan bahawa apa pun saudara-saudari kita sebut demi kasih sayang untuk mengajak kita kepada arah al-haq, iaitu kebenaran. Tak ada perkataannya pun untuk keakuan dirinya. Semuanya perkataan saudara-saudari kita itu semuanya demi kasih sayang untuk kita selamat berada dalam benteng keamanan Allah, berada dalam naungan Allah. Tak ada lagi naungan lain. Seperti mana yang Nabi Ibrahim dia berkata kepada semua musuh-musuhnya, ya, apa saja yang kamu sembah selain pada Allah itu adalah musuh-musuhku. Jadi kita masalah sekarang ni kita tak menganggap itu musuh. Kita anggap yang mana Ustaz cakap tadi, ekonomi kita punya perbankan contohnya, kita punya penghidupan kita ni dah menyokong musuh-musuh dah lama dah. Ya, sejak merdeka lagi pun dah. Merdeka tu pun dah musuh tu. Sebab merdeka kita tu musuh yang bagi kita tanah, padahal tanah kita. Tapi musuh bagi punya tak tahu saya nak cakap tadi. Kalau
saya istilahkan tadi botol, jangan marah lah. Kalau bodoh tu boleh diajar lagi. Tapi kalau botol ni berterusan lagi dengan bodoh dan terus tak mau menerima kebenaran. Musuh dianggapnya kawan, sahabat, teman berpuluh tahun sejak merdeka. Dianggap je tadi musuh tu sebaikan. Sedangkan Nabi Ibrahim bagi tahu, apa yang selain daripada Allah, sistem tu musuhku. Nabi Ibrahim istiharkan begitu. Para nabi semua gitu. Wali Allah semua gitu. Tapi kita masih dok takut, dok. Ya Allah. Musuh kita maknanya rimau tu kita. Ya Allah. Sesuatu yang maknanya Allah tidak redha tu kita boleh redha. Ya Allah. Mengapalah kita jadi begitu? Sudahlah tu. Ya, Allah tak pandang kau kaya ke, kau apa pun bangsawan ke, pangkat kau tu, keturunan apa pun kau. Allah tak pandang. Allah pandang bagaimana ketakwaan kau. Ya, ketakwaan ni menganggap musuh bagi Allah tu musuh, jangan merosakkan kau. Jangan. Tu kau kena anggap musuh. Musuh ni maknanya kau harus jauhkan. Tu tadi. Kalau kita lawan, dia seronok. Jadi musuh ni kena jauhkan. Bila dia datang serang, baru kita pancung. Baik dia datang serang, ni tidak. Kita bersama dengan musuh. Tak seperti mana yang diucapkan oleh Nabi-Nabi. Terutama Nabi Ibrahim, Rasulullah semua mengatakan kalau musuh kita kena tegas. Allah kata apa? Asidah wa alal kufar. Jadi sudahlah tu kita kembalilah. Sebab tak ada manisnya kita bersama musuh kan. Tak ada manisnya. Musuh tu nanti bila dia dah bawa kita lubang biawak kan. Sistem Yahudi ni lama-lama dia dah bawa kita lubang biawak. Dia kata nanti di hadapan Tuhan nanti aku depan Allah aku tak berani lah, macam kata iblis. Aku tak berani, aku goda kau je, tapi dah depan Allah ni aku tak berani. Sebenarnya engkau sebenarnya yang berani dengan Tuhan sebenarnya. Iblis pun dia dah bawa kau sesat, dia dah. Jadi tak salahkan mereka, kita kena sadarlah. Ya. Selain daripada Allah, Allah dah bagi tahu. Selain daripada Allah itu adalah kesyirikan. Sudah. Kita ikutlah jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang ulama warasatul anbiya yang betul-betul. Jelas dah ada dah. Bukan tak ada. Kita buat-buat buta lah, buat-buat tak nampak lah. Jangan tipu diri sendiri lah. Jujur, ikhlas. Sudahlah tu. Apa yang kau kejar dunia seisinya takkan cukup. Apa pangkat yang paling tinggi, kata ton ke, atas ton ser ke, apa ke. Takkan puas juga engkau. Yang puasnya adalah kembali kepada Allah. Kembali pada Allah tu yang paling puas. Kena puas hidup kau. Ni kita dah merasa bahagia ni sekarang. Nabi Muhammad tu bahagia sebab dia dah kenal diri, kenal Allah. Bahagia tu. Bahagia dia tak dapat nak ucapkan sampai dia suruh sampaikan supaya orang lain juga bahagia. Kita nak orang lain pun tak bahagia. Bahagia dia macam mana? Pulanglah kepada pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkehidupan sentiasa rasakan Allah aja. Hingga hilang akuan diri. Saya rasa cukuplah sampai situ dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada akuan diri wa'fu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Bismillah. Wal asri innal insana lafi khusr. Amanu wa